Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fidas Matrang. Tumpuan berita. Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemaduli ke rumah warisan Tan Sri Dato' Amar Abang Ahmad Urai untuk merasmikan pelancaran Kampung Heritage Trail serta majlis santapan malam di Kuching pada Isnin. Ketibaan Sri Paduka Baginda disambut oleh isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Pada rawatan tersebut, Sri Paduka Baginda berkenan melihat keadaan sekeliling rumah warisan tersebut. Selain itu, Sri Paduka Baginda turut disajikan dengan upacara persembahan tradisi perkahwinan Melayu Sarawak Lama, persembahan tarian dan bergendang bermukun serta menyaksikan pameran jualan-jualan barangan tradisi lama iaitu songket dan keringkam. Majlis ala klasik itu juga bertujuan untuk mendedahkan kepada orang ramai berkenaan adat istiadat perkahwinan Melayu zaman dahulu. Sementara itu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Dr. Sabariah Putit dalam ucapannya semasa program tersebut berkata, visi utama All Kuching Smart Heritage OKSHI adalah untuk menjadikan All Kuching sebagai bandar warisan pintar atau Smart Heritage City. Jelas beliau, misi OKSHI adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualiti hidup melalui inisiatif warisan pintar. Tambahnya, objektif OKSHI juga adalah untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat, menjana peluang pekerjaan dan melindungi serta memelihara produk warisan. Secara ringkasnya, peranan OKSHI adalah membina ekosistem yang bersepadu, lestari dan holistik dan pada masa yang sama mengekalkan, memelihara dan memelihara warisan kita di Sarawak. Ianya berlandaskan pada 5 teras utama iaitu infrastruktur warisan pintar, komuniti pintar dan inovasi, sosioekonomi dan kelestarian kewangan, penjenamaan dan pemantapan dan pengurusan strategik dan tabir urus yang baik. Berkongsi mengenai jejak warisan kampung kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Datuk Dr. Sabariah berkata, kawasan rumah tersebut terdiri daripada perkampungan Melayu yang kaya dengan sejarah dan warisannya tersendiri. Katanya kampung ini telah wujud sejak zaman Brooke dan terdapat peninggalan tapak warisan yang masih dapat dilihat sehingga kini. Izinkan Fatih berkongsi sedikit berkaitan dengan jejak warisan kampung terdiri dari perkampungan Melayu yang kaya dengan sejarah dan warisannya tersendiri. Kampung-kampung ini telah wujud sejak zaman Brooke dan terdapat peninggalan tapak warisan yang masih dapat dilihat sehingga kini. Satu daripadanya adalah rumah warisan Tan Sri Dato' Amar Abang Ahmad Urai yang terletak di dalam Muda Hashim ini yang kita berada di sini. Ya. Rumah warisan ini dicadangkan sebagai salah satu tarikan tapak warisan di Kampung Nomor kepada pelancong yang berminat dan ingin merasai warisan dan budaya Melayu Sarawak. Katanya OKSHI bekerjasama dengan individu, agensi dan komuniti termasuk Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS bagi mengadakan persembahan kesenian, upacara perkahwinan Melayu Sarawak, kisah sejarah rumah warisan, permainan Melayu tradisional dan juga produk tradisional kepada masyarakat setempat. Laporan seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof telah diberi amanah untuk memfokuskan hal ehwal berkaitan Sabah dan Sarawak termasuk penyelarasan perkara-perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu kebanyakan perkara di bawah MA63 telah diselesaikan, namun masih terdapat beberapa rundingan yang belum ditangani dan ini menimbulkan keresahan daripada pihak Sabah dan Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Dr. Sri Fadilah diberikan tugas dan saya anggap ini sepenuhnya kepada beliau untuk memastikan semua perkara-perkara yang masih tersangkut mengenai MA 63 disegerakan. Kebanyakan ini telah dapat diselesaikan tetapi ada yang menimbulkan keresahan dari rakan-rakan kita di Sarawak dan Sabah, itu patut disegerakan. Dan sekiranya perlu itu dipantau dan dikemukakan cadangan supaya penyelarasan di antara persekutuan dan negeri itu dapat dilakukan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Kabinet Pertama Kerajaan Perpaduan di Putrajaya pada Isnin. Selain itu, Datuk Seri Anwar turut menyentuh tentang birokrasi yang menyukarkan proses pelaksanaan beberapa perkara di bawah MA63 di peringkat negeri. Saya beri contoh yang dibangkitkan juga oleh Premier, iaitu kadang-kadang oleh kerana peraturan-peraturan sedia ada,
mempersulit pelaksanaan di peringkat negeri kerana kelulusan itu terlalu banyak jabatan di kementerian. Hal ini saya percaya akan dicadangkan oleh TPM untuk dapat kita laksanakan segera, kerana saya tidak mahu perkara ini berlanjutan. Sebab itu saya bagi dalam tempoh 1 bulan ada kemajuan yang ketara dalam menangani hal tersebut. Perdana Menteri menambah Datuk Seri Fadilah tu diberi bidang kuasa untuk menyelesaikan isu ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar, termasuk kawasan pendalaman di kedua-dua negeri. Dalam pada itu katanya timbalan Perdana Menteri itu akan bekerjasama dengan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi bagi menyelaras isu berkenaan. Sementara itu, Sarawak mempunyai rekod membanggakan di mana masyarakat negeri ini kekal hidup bersama dalam keadaan aman dan harmoni walaupun berbeza kaum dan agama. Menurut Premier Sarawak, Datuk Partinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, ini kerana Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah pimpinannya komited untuk melaksanakan dasar-dasar keterangkuman yang melibatkan setiap lapisan masyarakat. Sebagai contoh jelasnya, sejak 5 tahun lepas, Kerajaan Sarawak telah menyalurkan sejumlah RM255 juta geran melalui unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR bagi membantu semua agama bukan Islam untuk membina atau menaik taraf rumah ibadat mereka. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Ambas dalam program Miri City Christmas Parade 2022 di dataran Kipas Miri baru-baru ini. For the next year, Premier has approved increase from 50 million to 100 million untuk tahun depan. This is to cope up with the ever-increasing requests from all over the state. This very kind gesture from the government only happened in Sarawak. This is a testimony that the state government is committed to its policy of inclusivity. Jelasnya lagi, Sarawak amat bertuah kerana cukup terlindung daripada ekstremisme agama dan isu-isu pecah belah yang berlaku di luar negeri ini. Sementara itu katanya Miri adalah sebuah bandar yang indah bertenaga dan berbilang kaum di mana penduduknya berbangga untuk mempromosikan budaya dan tradisi mereka seperti yang ditunjukkan dalam program Christmas Parade itu. Justru Premier Sarawak menyuruh kepada semua rakyat setempat agar sentiasa mengekalkan Miri sebagai bandar raya yang aman dan harmoni sekaligus menyumbang kepada usaha Sarawak menjadi sebuah ekonomi berpendapatan tinggi yang maju menjelang 2030. Manakala Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang berkata, Jesus the Joy of Christmas telah dipilih sebagai tema perarakan Christmas Bandar Miri untuk tahun ini. Miri City Christmas Parade starts and ends at the Miri City Camp, Album Park, with singing and dancing along the streets, very much like the traditional Christmas carols are all about. I would like to encourage our spectators, especially our honourable guests from abroad, to join the parade. Go and see where the real action will be. The uniqueness of such festive celebration has drawn attraction from the locals throughout Sarawak and visitors abroad. It is for this reason that the program has become one of the events in the Sarawak annual calendar of events for tourism promotion. Beralih ke perkembangan di Kuching, dengan Sarawak berharap Kementerian Belia dan Sukan Malaysia KBS tidak mengetepikan usaha membangunkan dan melaksanakan aktiviti sukan bagi Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, usaha ini penting untuk membangunkan program sukan di negara ini yang tidak hanya memfokuskan kepada semenanjung Malaysia sahaja. Kita berharap beliau jangan memfokuskan program dan aktivitinya hanya di semenanjung Malaysia. We have these two big state in Sabah and Sarawak. Do come over and visit us. You will be very much welcome in Sarawak. Okay. Come up with lots of activities for us also. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sabekas di Hotel Imperial Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim merakamkan ucapan tahniah atas pelantikan Hannah sebagai Menteri Belia dan Sukan Malaysia.
Hanayo, tahniah kepada beliau telah dilantik menjadi Menteri Belia dan Sukan. Lama juga kita tidak ada wanita sebagai Menteri Belia dan Sukan, dan Hana adalah seorang yang cukup berpengalaman. Beliau pernah menjadi speaker di Undangan Negeri Selangor, dan selain daripada itu sebagai seseorang yang mempunyai majoriti yang antara yang paling tinggi di Malaysia dalam pilihan raya yang baru-baru ini, kita dapat melihat beliau adalah seseorang yang diterima oleh masyarakat, sama ada belia ataupun orang tua. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Presiden Sabekas memberitahu Sabekas merancangkan sebanyak 727 program bagi tahun 2023 sempena ulang tahun ke-50 pertubuhan bukan kerajaan NGO tersebut. Jelasnya program-program yang bakal diadakan pada tahun depan akan dipecahkan kepada 3 kluster utama. Kesemuanya adalah 727 program. Tapi kita pecahkan menjadi 3 kluster. Satu kluster pendidikan, kepimpinan dan juga latihan, kluster sosial, rekreasi dan juga kebajikan, dan kluster keusahawanan dan juga ekonomi. Ujarnya lagi, pertubuhan tersebut berani mengambil langkah untuk merancangkan program sebanyak itu setelah meneliti kekuatan keuangan yang sedia ada. Kita cukup berani sekali untuk mengaturkan kerana dari segi keuangan. Dari segi keuangan, Sabekas cukup, I have to admit, cukup kuat dari segi keuangannya. Aset-aset kita telah diurus dengan baik. Pulangan daripada sewaan-sewaan bangunan-bangunan Sabekas yang terdapat di seluruh Sarawak ini, baiknya di Kuching, baiknya di Miri, di Bintulu, pulangannya begitu lumayan sekali tiap-tiap bulan. Memang hasil daripada sewaan dan juga investment kita telah membawa pulangan yang baik, dan sebab itulah kita telah dapat mengatur program-program aktiviti-aktiviti tertentu. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Karim telah merasmikan logo baharu pertubuhan berkenaan sempena sambutan Jubli Emas Sabekas. Selanjutnya, peningkatan jumlah jemaah umrah yang mendadak terutamanya pada bulan Disember 2022 menyebabkan hampir keseluruhan industri Malaysia menghadapi masalah kekurangan tiket penerbangan ke Arab Saudi. Pengerusi Pertubuhan Agensi Umrah dan Haji Sarawak Suha Ruzaiman Ghazali berkata, dianggarkan lebih 30,000 jemaah umrah di seluruh negara bagi bulan Disember 2022 masih menunggu pengesahan penerbangan daripada syarikat-syarikat penerbangan sedia ada. Agensi-agensi pengenali umrah di Sarawak di bawah Suha turut menerima tempias yang sama melibatkan lebih 600 jemaah dari negeri Sarawak yang telah berdaftar dan membayar sepenuhnya pakej umrah pada bulan Disember 2022. Perkara ini dijangka berlanjutan sehingga bulan Ramadan 1444 Hijrah bersamaan bulan Mac 2023. Beliau berkata demikian dalam sidang media Suha di Kelab Golf Sarawak di Kuching pada Isnin. Namun begitu, ujarnya pihaknya telah berusaha untuk mengatur penerbangan bagi bulan Disember ini, termasuk mengadakan penerbangan sewa khas sendiri dan masih menunggu pengesahan daripada pihak berkenaan. Antara usaha lain yang telah diatur oleh Suha termasuk menguruskan penerbangan yang akan dimulakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak melalui program Kuching Umrah Gateway KUG yang membawa jemaah berangkat terus dari Kuching ke Jeddah yang dijangka akan bermula seawal bulan Januari 2023. Pada masa ini, pihak kami masih berhubung dengan pihak STB Sarawak Tourism Board untuk mendapat pengesahan jadual penerbangan berikut. Beliau menambah, selain daripada isu penerbangan, industri umrah tempatan turut menghadapi cabaran kekurangan bilik penginapan di Mekah dan Madinah yang juga menyebabkan kenaikan harga hotel penginapan serta memberi impak kepada kos keseluruhan pakej umrah yang dikelolakan oleh agensi-agensi umrah tempatan. Dalam pada itu, Ruzaiman turut menyeru kepada para jemaah untuk bersabar dalam menghadapi situasi tersebut dan pihak Suha akan memaklumkan sebarang perkembangan terkini dari masa ke semasa melalui agensi umrah masing-masing. Antara agensi-agensi di bawah Suha yang terlibat adalah seperti yang tertera.
Sekian edisi tengah hari bersama saya Fido Matrang. Berita lebih lanjut boleh ditapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube #menyebar fakta. Salam UKAS.